Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inni as'aluka al-fawza 'inda al-liqa'i was-sabra 'inda al-qada'i wa manazil syuhada'i wa 'aisha su'ada'i wan nasra 'alal a'da'i wa murafaqah al-anbiya'i. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Amin. Allahumma amin. Amma ba'du. Ikhwatul iman, ikhwatu fid din, a'azakumullah wa uhibbukum fillah. Para penonton dan para hadirin yang dirahmati oleh Allah Jalla wa'ala, alhamdulillah, dengan limpah kurnia daripada Rabbul Alamin, kita menyambung bacaan Riyadhus Salihin kita di bawah tajuk larangan kepada meratap. Larangan kepada meratap. Kita masuk hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Pak Amin, boleh Pak Amin? Sihat nah? Alhamdulillah, ya Allah. Amin. Kita doakan supaya Pak Amin dapat kesihatan. Allahumma shfi mardana wa sahih ajsadana. Allahumma anzil alaina shifaan min shifauka wa rahmatan min rahmatuka wa barakatan min barakatika wa maghfiratan min maghfiratika ya arhamar rahimin ya akramal akramin ya khairal mas'ulin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allah bagi kesihatan. Amin Pak Amin. Kita masuk hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Al-Mughirah bin Syu'bah. Tok Mat baca, Tok Mat terjemahan dia boleh? Al-Mughirah bin Syu'bah. Ya. Ya. Saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang meratap, yang diratapi ketika matinya, maka sesungguhnya dia akan disiksa dengan apa yang diratapkan kepadanya itu besok pada hari kiamat. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Pak Amir boleh baca yang pendek tu Pak Amir? Bolehkah? Yang mana yang nombor 5? Yang ke bawah tu. Dari Musaillah berkata, sewaktu bai'at betul. Rasulullah SAW berpesan kepada kami supaya kami tidak meratapi orang yang meninggal dunia. Riwayat Bukhari dan Muslim. Alhamdulillah. Boleh? Abang Man? Boleh baca? Sambungan dia. Yang keenam. Dari Nu'man bin Bashir. Tak sama. Ini daripada bumi tadi. Lepas bawah, lepas dia. Tadi Pak Amir baca dah. Rasulullah SAW mengambil janji kepada kami
saat maknya bukan baca lagi kan? Tu Pak yang baca dah. Dari Uni Nu'man bin Bashir. Ya. Radhiyallahu anhu beliau berkata, Abdullah bin Rawasah radhiyallahu anhu insan lalu saudara perempuannya menangis. Dia berkata, duhai orang yang tegar dan khaliman yang lainnya, sambil menyebutkan sifat-sifatnya. Maka sangat Abdullah Sulaiman beliau berkata, kamu tidak mengucapkan sesuatu kecuali dikatakan kepadaku, apakah engkau demikian? Tak apa. Hadis riwayat? Hadis riwayat pada Al-Bukhari. Alhamdulillah. Alhamdulillah ikhwan, a'azakumullah, para penonton dan jemaah yang dirahmati Allah. Malam ni kita tengok 3 hadis ini. Hadis pertama tadi dibaca oleh Tok Mak tadi. Betul ya? Tok Mak baca kan? Hadis daripada Al-Mughirah bin Syu'bah. Dia kata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata dia sendiri dengar Nabi bersabda. Ini kita masih di bawah bab larangan meratap kepada mayat. Daripada sini kita boleh tengok begitu banyak hadis yang disebut oleh An-Nawawi di bawah tajuk ini menjadi dalil kepada kita betapa ini adalah benar-benar larangan. Dalil datang bertubi-tubi. Al-Mughirah bin Syu'bah, dia kata dia dengar Nabi bersabda. Nabi kata, man niha alaihi fa innahu yu'adzibu bima niha alaihi yaumal qiyamati. Hadis ni sama dengan hadis yang mula kita baca, riwayat daripada Umar bin Al-Khattab. Hadis yang awal-awal tajuk ni, iaitu hadis berkenaan dengan Mughirah bin Syu'bah kata, aku dengar Nabi bersabda. Nabi kata, barang siapa yang diratapi kematiannya, man niha alaihi, siapa mati lepas tu ada orang ratap pada dia, fa innahu yu'adzibu bima niha alaihi, maka dia yang mati itu akan diazab di atas ratapan ke atasnya itu. So hadis ni telah kita bincang dulu. Dia berkenaan dengan apa? Dia berkenaan dengan orang mati itu, dia hanya ajak keluarga dia meratap. Lepas tu dia meninggalkan pesan, esok kalau aku mati hampa tolong ratap. So bila dia mati, orang melaksanakan ratapan dia itu, meratap mayat ni bukan menangis, riau, menjerit, seperti yang kita baca pada hadis yang berikutnya. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud itu, hadis yang kedua kan, pukul apa? Pukul pipi, koyak baju, ucapan yang jahiliah kan. Itu maksud meratap. Maka bila dia meninggalkan itu, dia didik keluarga dia sebegitu, ataupun dia meninggalkan pesan begitu, wasiat begitu, sehingga keluarga dia buat di atas pesanan dan didikan dia, maka apa akan terjadi? Bila dia mati, ratapan mereka pada dia itu dianggap dosa dia yang sambung. Kan Nabi sebut, siapa yang melakukan satu benda buruk dalam Islam, lepas tu benda buruk itu diwariskan pada orang lain, maka dia akan tanggung dosa dia akan tanggung sebanyak mana dosa orang yang ikut dia, satu pun tak akan kurang, sehinggalah berlakunya hari kiamat. Baik, apakah pelajaran dalam hadis yang pertama kita jumpa ni pada malam ini, hadis daripada Mughirah bin Syu'bah? Yang pertama, kita jumpa penegasan lagi sekali larangan meratap kepada mayat. Meratap, niha bermakna meratap, kriau, bukan kata ria, kriau. Dan yang kedua, kita jumpa apa di sini? Kita jumpa dia punya moral dia apa dia? Janganlah meninggalkan sesuatu yang buruk lepas kita matinya orang boleh ikut. Sebab kalau buruk itu hasil daripada ajaran kita, keluar daripada mulut kita,
Kita yang kata begini awak kena buat, begini awak patut buat, sedangkan yang kita ajak itu semuanya khilaf dengan dinul haq, kebenaran agama ini, isi agama ini, muatan agama ini, maka kita akan tanggung dosa tu pada hari kita ajak sampai kita mati, sampai kiamat. Kalau kita masih hidup, kita bolehlah perbetul tarik balik, tapi kalau dah mati, ini masalah lah, nak perbetul macam mana. Maka hadis yang pertama itu pelajaran dia. Hadis yang kedua tadi dibaca oleh Pak Amit, betul Pak Amit? Hadis daripada Ummi Atiyah Nusaibah radhiyallahu anha. Ingat lagi Ummi Atiyah ni apakah satu benda tentang dia kita ingat? Ya, dia memandikan mayat anak Nabi ya. Anak Nabi mati, dia yang bagi mandi. Ummi Atiyah. Dia ni juga guru. Dia adalah guru agama kepada seorang tokoh besar ulama bernama Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin mengaji dengan dia, Ummi Atiyah. Ada tabi'in. Dia jumpa sahabat, ada tabi'in. Baik. Dan hadis Ummi Atiyah ni, dia kata akhadha alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'inda al-bai'ati alla nahuha, muttafaqun alaih. Ummi Atiyah kata, kami ada buat satu bai'ah dengan Nabi, iaitu ambil janji setia. Ini bila peringkat awal Islam tu, Nabi nak ambil janjilah daripada para sahabat supaya mereka bersama dengan dia. Maka di antara yang dijanji dalam bai'ah itu ialah Nabi pesan pada wanita-wanita ni, wanita Islam ni, alla nahuha. Nabi kata jangan meratap. Lagi sekali kita dapat pelajaran bahawa larangan kepada meratap. Ni pula la nahuha, jangan meratap. Tadi cerita kalau ada ratapan ada azab. Ini pula larangan terus, jangan sekali-kali meratap. Maka kita jumpa penegasan larangan kepada meratap. Artinya larangan ini bukan larangan makruh, tapi larangan yang haram, tak boleh meratap. Yang kedua, kita dapat pelajaran daripada hadis ni besarnya larangan ini sehingga dia dimasukkan di dalam bai'ah, janji setia. Jadi kita dapat pelajaran ni, kalau kita nak bai'ah dengan orang ni, dia mesti benda besar. Benda-benda yang orang suka lupa, yang dia kena buat, dia suka lupa, kita ingatkan. Maka hadis Ummi Atiyah lebih menjelaskan larangan kepada meratap pada keluarga. Lepas tu hadis ketiga tadi dibaca oleh Abang Man, hadis daripada An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu an. Dia kata ughmiya ala Abdullah bin Rawahah radhiyallahu anhu faja'alat ukhtuhu tabki wa taqulu wajabalahu wa kadha wa kadha وتعدد عليه فقال حين أفاق ما قلت شيئا إلا قيل لي أنت كذلك. Hadis ni riwayat Bukhari. Nu'man bin Bashir kata, Abdullah bin Rawahah ni masa dia pingsan, sebelum dia pengsan tu, macam pengsan tak penuh lah, sebab dia macam boleh dengar apa yang dia cakap tu. Hina afaqa, masa dia sedar, dia kata ke adik dia, ma qulti syai'an, dia kata ke adik dia, tak ada satu benda pun yang hang kata tadi, melainkan besok Tuhan tanya kat aku, betul ke aku berlindung hang ni? Sedangkan pelindung tu Allah. Betulkah aku ni pelindung hang? Jadi hang ni telah buat satu ratapan bawa masalah kat aku.
Lagi-lagilah ditanya sebab hang tu adik aku. Ni adik yang macam mana ni? Ni adik yang duduk dengan abang, bukan adik yang dah kahwin semua. Adik yang tak kahwin duduk dengan abang. Adik hang tu tanggungan aku. Jadi Tuhan akan tanya aku besok, adakah ni yang aku ajak kat hang? Sedangkan aku berlindung diri, satu benda yang hang sebut tu aku tak pernah ajak. Baik, hadis ni apakah pelajaran kita dapat, ikhwan? Pelajaran lagi satu, pelajaran yang sama juga kita dapat, iaitu lagi satu ketegasan hadis ni menyatakan tidak boleh meratap kepada mayat. Yang kedua, kita belajar dalam hadis ni jenis-jenis perkataan yang termasuk di dalam meratap. Habislah, mati dah lah, kami tak boleh nak hidup dah lah, tak ada rezeki lah masuk kepada kami. Itu semua jenis perkataan-perkataan yang dicela. Sebab tidak, kehidupan itu berada di dalam bidang kuasa ilahi. Yang kedua, kita belajar pelajaran daripada hadis ni apa dia? Semua jenis ayat-ayat yang diratapi itu akan disoal balik oleh Tuhan. Tuhan akan soal orang yang meratap, dan dia akan soal kawannya kena ratap. Kawannya kena ratap ni Tuhan soal dalam bentuk, betul ke hang lagu tu? Kan Nabi Isa kan di akhir surah Al-Ma'idah, Nabi Isa kata apa kepada orang yang sembah dia dan mak dia? Hampa tahu tak apa Tuhan akan tanya aku? Adakah aku yang suruh hampa ni jadikan aku dan mak aku Tuhan selain daripada Allah untuk disembah? Hampa tahu tak soalan ni paling dahsyatnya aku kena tanya kerana perbuatan hampa. Tapi Allah tanya Isa tu bukanlah Allah tanya dengan nak mengazab Isa, tidak, tapi sebagai hisab. Jadi sebagai hisab pun dah gerun dah. Kata Nu'man bin Bashir, Abdullah bin Rawahah, dia didik balik keluarga dia, adik perempuan dia. Dia kata hang buat ni tak betul, hang buat ni tak betul dan salah. Jadi apa pelajaran kita dapat di sini, ikhwan? Kita dapat pelajaran di sini bahawa semua orang dalam tanggungan kita, mestilah kita beri kepada mereka penjelasan apa yang boleh, apa yang tidak boleh, yang dalam tanggungan kita. Kalau adik yang duduk dengan kita, kita bela dia, kita nafkah dia, dia tak kahwin lagi, dia tak ada apa-apa lagi, adik kita jaga. Kalau dia dah kahwin tu lain bab. Anak kita, isteri kita, elok kita jaga peradaban pendidikan, tarbiyah kepada mereka. Kalau tidak, apa-apa yang mereka buat itu kita akan tanggungjawab di hadapan Allah Jalla wa'ala. Baik, itu 3 hadis yang kita baca. Baik, hadis yang berikutnya adalah hadis daripada Abdullah bin Umar. Hadis Abdullah bin Umar. Muslimah ada wakil boleh baca kah? Kak Azizah, makcik Kak Azizah pula tu. Mak saya terpanggil Kak pula. Makcik Azizah. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Dia sudah meninggal. Orang-orang yang berada di sekitar menjawab, itu wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menangis. Ketika orang-orang lihat Nabi SAW menangis, mereka bertutup menangis. Kemudian dia berkata, engkau akan pastikan belum pernah mendengar sesungguhnya Allah tidak menyesal kerana air mata dan juga pula kerana sedih hati. Tetapi Allah menyesal akan mengasihi kerana ini. Dia menunjuk lidahnya. Dia berkali dan Muslim. Alhamdulillah. Ini lagi satu hadis dibawa oleh Imamuna
Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Betulkah perkataan saya, sahabat Roy? Boleh Boleh saya kena ambil endorsement lah. Imamuna Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala, dia bawa hadis daripada Abdullah bin Umar. Hadis ni cerita daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Dia kata ishtaka Sa'd bin Ubadah radhiyallahu anhu syakwa. Abdullah bin Umar kata Sa'ad bin Ubadah pernah dia pernah mengeluh tentang sakit yang dia tanggung. Sa'ad bin Ubadah ni ikhwan, di antara orang tua yang Nabi selalu pergi jumpa dia, mengadu masalah kepada dia. Bila orang buat Nabi akan cari Sa'ad bin Ubadah. Satu hari Nabi dihina oleh Abdullah bin Ubay. Masa tu Nabi naik kaldai, Nabi bawa Usama. Lalu macam kita kata apa, macam pelantang tepi jalan lah, dia buat pondok-pondok lagu tu, dia duduk sembang. Nabi lalu, kebetulan Nabi lalu angin kuat bawa ribut, maka kaldai punya tapak kaki duk injuk tanah tu berterbangan pergi ke muka dia bang. Ada Abdullah bin Ubay, ada di situ Yahudi, ada di situ musyrikin. Ini dalam riwayat Bukhari. Dia semua orang pakat ni lah pasal angin kan. Dia seorang je bercakap. Dia marah Nabi. Dia kata kaldai hang ni dah bagi susah muka kami. Hang ni serupa macam tu. Dia marah semua kat Nabi. Sampai Yahudi dengan musyrik itu tengok muka dia. Ni orang Muhammad ni, pasal apa dia kata Muhammad betul tu? Ini bukan kesalahan Muhammad. Ini kebetulan. Ini musyrikin dan Yahudi itu boleh faham. Tapi dia kata sungguh-sungguh. Nabi kecil hati. Nabi berjalan dengan kaldai Nabi sampai ke rumah Sa'ad bin Ubadah. Bila sampai situ Nabi mengadu pada Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ni di antara orang tua seperti Abu Bakar, banyak menenangkan Nabi. Dia kata dulu Muhammad tajul Madinah, mahkota Madinah ni, macam something like crown tu yang dipakai oleh pemimpin kan, orang nak letak di kepala dia dah. Tiba-tiba kau hijrah. Bila kau hijrah, tumpuan ahli Madinah pergi pada engkau, maka dia berdendam dengan kau Muhammad, dia sakit hati dan dia marah dengan kau. Maka apa yang dia buat ni Muhammad, kau jangan ambil hati. Dia akan buat sampai ke dia mati. Selagi dia tak mati, ataupun selagi yang dia buat tu kau tak tanggung mudarat dia, dia tak akan berhenti Muhammad. Dia tak akan puas hati dengan kau. Sebab dalam hati dia ada ghil, ada dendam, kesumat. Dia rasa segala menyangka ni hanglah punca dia Muhammad. Lepas tu dia syahadah dengan hang pun syahadah tak betul. Sebenarnya dia tak pernah iktiraf kerasulan hang Muhammad. Dia terpaksa buat demikian kerana dia punya pengaruh dah berkurangan. Maka Nabi ambil nasihat daripada Sa'ad bin Ubadah. Takat tu saya baca ada satu pelajaran daripada dia. Dalam hidup kita ni, kita mesti ada ambil pandangan orang tua-tua dalam hidup. Tak kalau Pak ambil, kita akan melelong dalam hidup kita ni. Kita tim muda-muda ni buat kerja apa, buat urusan apa, mesti dapat pandangan daripada orang tua-tua. Orang tua-tua ni maksud saya orang tua-tua yang biasanya orang tua-tua ni orang yang banyak seperti nasihat Tuan Haji Bakhil kan kepada Cikgu Murni. Kan Cikgu Murni kata lepas ni kalau kahwin, saya nak kahwin dengan orang lebih berumur. Tepat sekali dia kata. Orang berumur ni lebih sabar, lebih banyak pengalaman, ya. Tapi orang tua-tua orang tua-tua kata pokok keladi tu ada juga. Tapi itu tak masuk. Baik. Fa'atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu ma'a Abdurrahman bin Auf wa Sa'd bin Abi Waqqas wa Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Bila Nabi dengar dia sakit, dia pun duk cerita pasal dia sakit.
Maka Nabi pun bawalah dua sahabat Nabi yang bernama Abdurrahman bin Auf dengan Sa'ad bin Abi Waqqas dengan Abdullah bin Mas'ud pergi ziarah kepada Sa'ad bin Ubadah. Pilih 3 orang. Falamma dakhala alaihi, bila Nabi sampai ke rumah dia, wajadahu fi ghasyatin, dia tak sedar. Berapa banyak dah sahabat kita jumpa tak sedar ni? 3 dah. Betul? Hak mula siapa? Abu Musa Al-Sy'ari. Jadi kita jumpa Tadi kita jumpa siapa dia? Abdullah bin Rawahah. Ni yang ketiga kita jumpa Sa'ad bin Ubadah. Tengok. Ini kita jumpa pelajaran dia apa? Sahabat pun mengalami sakit dan penyakit dalam hidup. Tiba-tiba kita nak hidup tanpa tak kena benda itu. Sepatutnya Allah tak bagi pada sahabat lah. Mereka telah naik martabat kekasih Allah. Mereka pun kena penyakit sampai pengsan, tak sedar diri. Masalah gangguan urat saraf ke, darah tinggi ke. Falamma aqda, apabila dia sedar, dia jaga daripada pengsan dia, qalu, dia kata, la ya Rasulullah. Fabaka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dia sedar daripada pengsan dia kata kat Nabi, dia kata tak ada apa-apa ya Rasulullah, biasa aja, sikit aja. Nabi dengar perkataan dia tu. Dengan Nabi tengok dia cakap lagu tu, tak ada langsung perkataan dia itu menggambarkan dia buruk sangka pada Allah. Nabi teriak. Falamma ra'al qaum, bila sahabat-sahabat semua tengok Nabi teriak, buka an-Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakau. Sahabat semua tengok Nabi menangis, dia pun teriak sama. Qala, Nabi kata sepatah. Nabi kata, ala tasma'una. Nabi kata kepada sahabat, Nabi kata, hampa tahu tak? Hampa nak dengar tak? Nabi kata. Ataupun hampa dengar ni elok-elok aku nak cakap. Inna Allaha la yu'adzibu bidama'il ain. Nabi kata, Allah tak pernah mengazab kita kerana air mata yang turun. Kita sakit, kita susah sampai air mata yang turun. Air mata kita turun tu kerana penderitaan hidup, Allah tak akan azab kerana itu. Tak akan azab. Wala bihuznil qalbi. Allah tak akan azab kita kerana hati kita rasa sedih dengan sesuatu keadaan, situasi dan kondisi. Tidak. Jadi hati kita boleh sedih. Walakin, Nabi kita dengar elok, akan tetapi yu'adzibu bihadha wa asyara ila lisani. Nabi kata Allah azab kita kerana ini. Nabi tunjuk ke lidah. Au yarhamu, ataupun satu orang dirahmati oleh Allah juga kerana lisan dia. Hadis ini muttafaqun alaih. Hadis ini dibacakan oleh Makcik Azizah kita. Makcik Azizah ni adalah pemaisuri kepada Tok Mat. Ya. Jadi dalam hadis ni kita dapat pelajaran apa dia? Bahawa yang dimaksudkan dengan meratap itu bukanlah menangis biasa. Sebab menangis biasa air mata turun, Nabi kata tak apa. Dalam hadis ni Nabi kata tak apa. Bukanlah meratap itu kerana kesedihan. Dah. Sebab kalau hati kita sedih, Nabi kata tak apa. Hati sedih air mata luruh, tak apa. Tapi Nabi kata kita diazab kerana lisan kita bercakap bukan kerana Tuhan. Maka geng-geng peratap ini adalah geng yang diupah untuk menangis dan untuk bercakap sesuatu yang tidak baik. Alhamdulillah ikhwan. Ikhwan, cakap yang kita belajar ni ikhwan, cakap yang kita belajar ni, kita ambil tahu ni, bermakna kita tahulah benda ni. Kita tahu kata meratap tu tak boleh. Yang termasuk dalam meratap macam mana, yang mana yang bukan meratap, ini dijelaskan oleh hadis ni. Maka di sini ada satu perkara yang penting. Apa dia? Kita beri perhatian. Apa dia perkara penting saya maksudkan di sini ialah ini adalah ujian bagi talabul ilmi. Saya kata ujian bagi perjuang penuntut ilmu.
Kita talabul ilmi, penuntut ilmu ni, kita sebenarnya berjuang. Perjuangan kita. Apa dia? Kita mesti beramal dengan apa yang kita tahu. Satu. Kemudian bila kita dah tahu, kita menjadi amanah kepada kita pelihara apa yang kita tahu. Jangan bagi dia hilang, dia delete. Jangan kita ni, apa aku mengaji hari tu? Lepas tu pergi jadi raplah lagu mana? Ustaz mana yang sebut tu? Pocik. Pocik. Ini amanah kita. Amanah. Kecuali orang putih kata apa dia? Apa? Indeks. Unless. Oh, unless tu kecuali. Jadi apa? Love unless tu? Oh, lain pula. Oh, tak apalah. Unless, kecuali. Kecuali kita tidak mengiktiraf diri kita penuntut ilmu. Itu dulu. Mari kita bincang tu dulu. Sebab ini pelajaran moral daripada hadis ni. Apa dia? Pertama tadi, penuntut ilmu bila dia tahu benda ni, dia dah tahu dah, dia kena beramal. Jadi bila apa-apa berlaku musibah, kita tidak boleh meratap. Menangis boleh? Menangis boleh. Sedih? Sedih boleh, benda biasa. Mengadu sikit-sikit? Boleh. Tapi tak boleh apa dia? Meratap. Meratap ni cakap bukan? Bukan. Kita tahu. So kita kena beramal. Yang kedua, saya kata tadi, menjadi amanah kepada penuntut ilmu. Dia tidak boleh menghilangkan pengetahuan dia. Tak boleh hilang. Maknanya, aku macam belajar hari tu bab ni, tapi macam tak berapa ingat boleh ke tak boleh buat. Itu menunjukkan kita tidak menunaikan amanah dalam ilmu. Ciri-ciri khianat telah wujud dalam diri kita. Tapi bukan khianat yang besar ni. Kita mula khianat dengan knowledge kita. Kita mula tidak menghargai nikmat Tuhan dalam bentuk ilmu. Kita syukur nikmat dalam bentuk sihat, dalam bentuk makan, minum RM2. Kita tidak menghargai nikmat Tuhan dalam bentuk ilmu, kita tak simpan dengan elok. Walhal kita dah simpan dalam kepala kita banyak benda lain dengan elok. Kadang-kadang benda tak patut simpan pun dengan baiknya kita simpan. Tapi mai tentang ilmu yang patut dia akan jadi pembimbing kita, kita mula buat acuh tidak acuh. Talabul ilmi, penuntut ilmu kena menyimpan ilmu dia. Tadi apa? Unless tadi kita tidak mengiktiraf kita penuntut ilmu. Aku bukan penuntut ilmu, aku pergi dengar je. Dengar elok-elok saya cakap. Yang saya kata ni tu kita ada 36 jilid tu, atas sekali. Apa nama kitab tu Makcik Azizah? Atas sekali, 36 jilid. Fathul Bari. Saya ambil di situ. Ini ucapan siapa? Kalau kata Fathul Bari, ucapan siapa? Imam Ibn Hajar Asqalani. Imamuna Ibn Hajar Asqalani. Dia kata apa? Baik. Kita baca dalam hadis ni, saya ambil dia kata. Kita baca dalam hadis, bila kita datang majlis ilmu, malaikat kerumun kita. Betul Tok Mat? Malaikat buka sayap pada kita. Betul? Orang yang menuntut ilmu dimudahkan jalan dia menuju ke syurga. Betul? Segala ikan dalam laut memohon ampun pada Allah kepada penuntut ilmu. Kita dikelilingi oleh rahmat dan sakinah. Dan Allah Ta'ala hantar malaikat nama Sayyarah untuk pergi intip kita. Dan lepas majlis kita bubar, Allah panggil malaikat tu tanya, sedangkan dia maha mengetahui depa buat apa, depa mau apa, ada dialog. Akhirnya malaikat tu kata, depa ni nak ada hajat depa duk mengaji ni. Depa naklah supaya depa tak masuk neraka, selamat masuk syurga. Allah kata, selamatkan depa daripada apa yang depa takut, bagi pada apa yang depa nak. Lepas tu malaikat kata, dalam ramai-ramai majlis tu ada seorang jahat. Dia bukan nak mengaji, dia ada benda jahat, dia abdun khata', hamba yang berdosa.
Dia ni macam mana? Allah kata kerana dia duduk dengar kalam aku dan hidayah Nabi aku, ampunlah dosa dia juga. Dan dosa, Imam Ghazali cakap lagi, kalau Allah ampun dosa kita, automatik Tuhan akan tanya, tu anak siapa? Dia bin apa? Kita bukan puluh betul 4 minit cuah main lagu tu. Kita all of us. We have parent. Betul, ibu bapa panggil parent kan? Kita ada parents. Dengar Ibnu Hajar kata apa? Ibnu Hajar kata, semua fadilah ni hanya didapati oleh talabul ilmi sahaja. Kalau dalam majlis itu ada orang dia tidak mengiktiraf dia sebagai pelajar ilmu, dia tak akan dapat walaupun dia duduk. Ya subhanallah. Setiap talabul ilmi ada perjuangan dia. Dia kena bertarung dengan ilmu dia belajar, dia kena jaga amanah ilmu dia. Jangan bagi lupa. Ilmu dia kena nota, dia nota. Ilmu dia kena ingat, dia kena ingat. Ilmu dia kena tanya orang, semak, munakasyah, dia kena murajaah balik, dia kena buat supaya ilmu dia tidak lupa. Ini perjuangan seorang penuntut ilmu. Dalam dia duk cuba, Pak Cik Din, jangan takut pasal kita satu angkatan. Main umur lagu kita ni Pak Cik Din, kan? Kadang-kadang kita sampai dah rumah, kita keluar pada kereta, awak pintu pagar kita, Allah lupa kunci. Duk runah kunci, tak masuk-masuk. Assalamualaikum, Assalamualaikum. Tengok-tengok Cina keluar. Apa pasal? Silap rumah Pak Cik Din. Nampak macam sama. Bila main umur-umur Al-Maghribi ni, umur Maghrib ni. Tapi kita ingat, kadang-kadang kita terlupa. Terlupa itu bukanlah kita yang mengalpakan, tapi dia kerana penyakit kita tanggung. Ini Tuhan tak ambil kira. Tapi yang kita lupa ni, lupa kerana kelalaian sendiri. Kerana kita yang tak semak. Kita kadang-kadang kita mengaji, kita tinggal buku tempat lain. Tengok, saya pernah pengalaman peribadi saya tinggal kitab saya di Masjid Syekh Maulud. Sebab apa? Senang saya main. Saya takut saya lupa. Maka Syekh Maulud tengok saya. Dia tengok saya. Dia tanya, hang ni penuntut ilmu ke? Saya kata, jitu minal Malaysia. Aku main jauh daripada Malaysia. Apa hang tanya aku lagu tu? Aku main jauh ni, aku bergadai, bergolok, main mengaji. Dia kata, tidak ada dalam sejarah penuntut ilmu dia meninggalkan kitab rujukan dia di tempat lain dan dia berada di tempat lain. Artinya kau telah tinggal ilmu kau sejauh tu, dia takkan dapat. Kau takkan dapat ilmu. Dia sedih tengok kita tinggal kitab. Macam kita main disk kan, kitab kita tinggal di disk, tak balik di rumah. Kesalahan besar kita buat. Bertobatlah sebelum anda ditaubatkan. Kesalahan yang cukup besar. Kesalahan ni bukan criminal macam law. Dia criminal in knowledge. Knowledge criminal. Kesalahan di setiap bidang ada dia punya law dia kan. Dalam ilmu, kalau kita ada kitab yang kita boleh rojak, kita boleh tulis, kita lepaskan dia ketika kita belajar, maka kita telah bagi tahu pada diri kita secara apa orang putih kata indirect, saya bukan penuntut ilmu. Secara indirect. Imam Syafi'i memang ada dalam manaqib pada bahagian-bahagian yang dia tak mampu nak beli apa. Dulu kita tak kata buku lah, naskah-naskah yang ada tak sampai, dia akan ambil ayat liuk. Menghormati ilmu. Dan setiap apa yang dia draw atas tangan, rupanya terdraw di sini. Akhirnya Allah bagi pada dia, kalau dia nak mengapai ini, 2 muka surat, yang ni dia kena tutup. Kalau dia tak tutup, dua-dua dia dapat. Subhanallah. Dalam manaqib disebut. Kita baca riwayat salaf, dia pun jumpa retah atas jalan, dia pun kutip.
Dia letak atas poket, dia tak benar kertas jatuh, kerana di atas kertas itu ditulis segala ilmu. Subhanallah. Saya pergi jalan dengan Ustaz Bakar. Dia jumpa paper tamel, kan? Buang lagu tu, dia dah peronyok, dia ambil, dia ni balik, dia lipat-lipat, dia simpan bola poket. Dia kata ini ilmu, jangan hina tulisan dan dakwah, kerananya lah ilmu bergerak. Subhanallah. Kita tak ada kitab lain bab, kita tak beli kitab lain bab, tak mau beli lagi lah lain bab. Bukan kata lain bab, lain berbenar ya. Mana hidupnya lain berbenar. Tapi bila kita ada kitab, artinya kita ada khazanah ilmu. Kita bukan disuruh buka bab yang kita belum baca, bab yang kita dah baca. Itu tulisan kita, itu nota kita. Macam mana kita boleh tinggal dari satu tempat? Masa kita tinggal tu, kita terfikir apa? Kita terfikir dia boleh terbang masuk dalam ingatan. Dalam duk baca boleh lupa. Tiba-tiba kau tinggal dia. Bermakna indirectly kita telah bagi tahu diri kita, saya bukan penuntut ilmu. Maka kalau itu yang kita bagi tahu, segala barakah ilmu, keberkatan ilmu takkan sampai pada kita. Maka kita akan terkena, dengar saya kata ni, kita akan terkena satu daripada perkara yang dipesan oleh para ulama kita. Apa dia? Kita nak tengok hidup ilmu kita ni berkat tak berkat. Dia kata tengok, kalau yang ni ada pada diri kita, kita tak akan dapat berkat ilmu sampai bila-bila. Apa dia? Dia kata la yanfa'u bi'ilmi. Selama kita duk belajar ni, ilmu yang kita belajar tu tak ada manfaat kat kita. Tak ada manfaat ni ada 3 makna. Tapi saya ambil satu daripada 3 makna tu. Apa dia? Salah satu daripada makna tak ada manfaat tu apa dia? Tak boleh ingat. Dan bila kita ingat, kita salah pasang. Alhamdulillah saya dah ingat dah. Siapa kata lagu ni? Yang kata lagu ni sebenarnya Ustaz Ali. Rupanya Ustaz Alim. Silap nakal, silap maklumat. Terus kita salah. Maka ilmu kita telah letak pada orang tak bercakap. Ini satu kesalahan, jenayah. Kita tak boleh kata kawan tu kata sedangkan dia tak kata. Itu kezaliman. Sebab nanti kita pergi rujuk dengan dia, Ustaz, hari tu Ustaz kata benda ni macam mana? Dia tak kata, bermakna dia tidak ada sumber kata tu. Dia kata saya tak kata. Tak mana saya nak rujuk? Dah Ustaz lupa kot, kita pula duk bagi satu, dia pula duk balik. Allah, bilanya aku kata Ustaz dah rujuk dah. Saya tak boleh rujuk, saya tak tahu dah, saya rasa saya tak kata. Dah Ustaz kata. Kita bagi susah kat dia. Kerana tu timbul masalah lain. Dia tak suka tengok kita dah. Ini adalah amanah bagi seorang penuntut ilmu. Jadi kita nak letak diri kita di mana? Lepas itu pepatah menyebut pada kita, apa dia? Dia kata apa dia? Dia kata kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibbu lahum wala takunu rabi' fatahlik. Dia kata jadilah kamu orang yang mengajar ilmu, jadilah kamu orang yang menuntut ilmu, jadilah kamu orang yang mendengar ilmu, jadilah kamu orang yang sayang kepada 3 orang tadi. Jangan jadi yang keempat, kamu pasti binasa. Bila ilmu sampai pada kita mission bagi dia hilang. Tak ingat. Sedangkan dunia hari ini Allah bagi teknologi macam-macam cara kita boleh ingat. Hatta birthday kita pun kita boleh tulis dalam kita punya smartphone. Dia boleh bunyi bila. Bunyi lain macam, oh birthday aku. Kita boleh. Tiba-tiba nak ingat ilmu, kita bagi alasan tak boleh. Maka itu saya katakan apa ikhwan, hadis yang kita belajar ni, dia menyentuh juga secara morally berkenaan dengan amanah seorang penuntut ilmu, kena sayang.
Orang barang lama-lama pun orang sayang. Betul Tok Mat? Antik kan? Lagi lama lagi sayang. Betul Makcik Azizah? Lama kita kahwin lagi sayang Tok Mat. Tambah maghrib tadi dengar suara Tok Mat. Allah, rasa macam duduk zaman 60-an balik. Oh, Allah Akbar. Zaman Tok Mat tak pencen lagi. Oh, subhanallah. Baik ikhwan, itu adalah sebagai amanah kepada penuntut ilmu. Ada lagi 3 perkara saya rasa saya nak sentuh berkenaan dengan penuntut ilmu, tapi saya fikir saya nak sentuh lain kali lah, kerana masa mencemburui kita. Saya begitu jaga saya punya masa dengan baik sekali. Tak apalah orang kata tak baik, saya tetap kata saya baik. Jadi kita berhenti pada hadis daripada Abi Malik Al-Ash'ari. Hadis ini ada Imam Muslim yang menyentuh tentang seorang wanita peratap, kalau dia belum bertobat dia mati, maka dia akan dibangkitkan dengan pakaian dan badan dia berpenyakit, pakaian daripada neraka dan badan dia dalam keadaan berpenyakit. Allah biar dia hina. Itu adalah hukuman kepada peratap, dan itu menunjukkan, itu sebagai dalil bahawa dosa peratap adalah dosa besar, bukannya dosa kecil. Setiap kali ada larangan, lepas tu ada ancaman, ada azab. Az-Zahabi kata itu petanda dosa itu dosa besar, bukan dosa kecil. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad